Hai, Assalamualaikum. Kembali semula dalam channel Cikgu Hani. Kali ini untuk subjek sejarah tahun 4. Tajuknya Hang Tuah Laksamana Terbilang, bahagian 1. Jom kita belajar untuk hari ini. Baiklah, murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar Hang Tuah Laksamana Terbilang, bahagian 1. Ini adalah beberapa lakaran Hang Tuah yang terdapat di Muzium Negara. Okey, standard kandungan pada hari ini ialah 5.4, Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka. Standard pembelajaran 5.4.1 menyatakan riwayat hidup Hang Tuah, dan juga 5.4.4 mencontohi kesetiaan Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka. Okey, baiklah, kita lihat objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyatakan riwayat hidup Hang Tuah, dan yang kedua, menjelaskan 3 sifat kesetiaan Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka. Okey, mari kita lihat seterusnya. Baiklah, kita lihat kriteria kejayaan. Murid berjaya jika dapat yang pertama, menceritakan riwayat hidup Hang Tuah. Yang kedua, menyenaraikan peta pokok sifat kesetiaan Hang Tuah. Hang Tuah Laksamana Terbilang. Okay, kita lihat, ini merupakan gambar arca Hang Tuah bersama-sama dengan 4 sahabatnya. Hang Tuah merupakan Laksamana Terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ketokohan Hang Tuah menyebabkan Sultan Melaka melantiknya sebagai Laksamana Melaka. Hang Tuah merupakan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kebijaksanaan Hang Tuah menyebabkan Sultan menjadikannya Laksamana Melaka. Mari kita belajar riwayat hidup Hang Tuah. Okey, ini adalah beberapa gambaran lakaran mengenai Hang Tuah. Hang Tuah berasal daripada Kampung Sungai Duyung. Bapanya bernama Hang Mahmud, manakala ibunya bernama Dang Merdu Wati. Beliau mempunyai 4 orang sahabat karib, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan juga Hang Lekiu. Okey, Hang Tuah merupakan seorang yang berani dan tangkas. Beliau pernah menyelamatkan bendahara dalam peristiwa amuk. Bendahara telah mencadangkan Hang Tuah dilantik sebagai Laksamana Melaka, manakala 4 orang sahabatnya pula dilantik sebagai Hulu Bala Melaka. Hang Tuah menjalankan tugas sebagai Laksamana dengan penuh dedikasi. Laksamana ni menjaga keselamatan di perairan Melaka. Terdapat peristiwa berlaku di mana Hang Tuah telah berjaya melihat wajah Maharaja Cina yang tidak boleh ditatap oleh sesiapa pun semasa mengetuai rombongan menghantar utusan Melaka ke negara Cina. Bagaimana ia berlaku? Hang Tuah meminta agar kangkung dimasak, tidak dipotong. Maharaja Cina ni mengarahkan agar orang tidak mendongakkan kepala dan melihat wajahnya. Tapi dengan helah Hang Tuah menyuruh kangkung tu secara panjang kan, tidak dipotongkan. Jadi dia mengangkat kangkung tersebut dan dimakan dengan cara mendongak, dan mengatakan bahawa cara itu adalah cara orang Melaka makan kangkung. Jadi dia terselamatlah daripada dibunuh oleh Maharaja Cina. Okay, Hang Tuah juga menggunakan kebijaksanaannya memujuk Tun Teja untuk berkahwin dengan Sultan Melaka. Hang Tuah berjaya membawa Tun Teja ke Melaka. Tetapi malangnya, Hang Tuah telah difitnah dan dijatuhi hukuman bunuh oleh Sultan Melaka. Bendahara bertindak menyelamatkan Hang Tuah dengan menyembunyikannya. Inilah salah satu akibat fitnah. Akibat daripada Hang Tuah yang dianggap telah dibunuh oleh Sultan kan, Hang Jebat mengamuk kerana mahu menuntut bela atas kematian sahabatnya, iaitu Hang Tuah. Jadi akhirnya setelah beberapa lama barulah Sultan menyedari dan menyesali kesilapannya.
Bendahara telah memberitahu Sultan bahawa Hang Tuah masih hidup. Okey, jadi di situ Sultan merintahkan agar Hang Tuah untuk mengembalikan keamanan di Melaka akibat daripada amukan daripada Hang Jebat. Hang Tuah berjaya menumpaskan Hang Jebat. Jadi di situ kita tahu bahawa Hang Tuah telah berjaya membunuh Hang Jebat. Hang Tuah dilantik semula sebagai Laksamana Melaka dan sumbangan beliau telah membawa kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kesimpulannya di sini, riwayat hidup Hang Tuah membuktikan bahawa status rakyat dalam masyarakat boleh berubah apabila diberikan jawatan oleh Sultan, seperti Hang Tuah yang merupakan seorang rakyat biasa yang dilantik untuk menjadi seorang laksamana yang mempunyai jawatan yang tinggi dalam kerajaan Melayu Melaka. Okey, kita lihat contoh-contoh sifat kesetiaan Hang Tuah. Yang pertama, mengutamakan kehendak pemerintah. Hang Tuah akan mengikut segala kehendak pemerintah. Okey, yang kedua, akun menerima titah Sultan walaupun terpaksa menggadaikan nyawa. Nyawa beliau tidak penting, yang penting adalah Sultan dalam keadaan selamat dan juga Kesultanan Melayu Melaka tetap kukuh. Dan yang ketiga, beliau menggagalkan percubaan membunuh Sultan Melaka. Seperti kisah Hang Jebat yang ingin membunuh Sultan pada masa tersebut, tapi Hang Tuah membunuh Hang Jebat kerana melakukan pemberontakan di Melaka. Itu saja untuk hari ini. Okey, jangan lupa untuk anda yang baru mengenali channel Cikgu Hani, jangan lupa untuk tekan butang like, share, subscribe dan tekan butang lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video yang dihasilkan oleh Cikgu Hani. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye-bye.